Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua sekali? Saya Cikgu Muhammad Radi dari SMK Tun Abdul Razak. Pada hari ini cikgu nak membincangkan berkenaan dengan topik dalam buku teks sejarah tingkatan 2 bab 3, iaitu sosio-budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, seelok-eloknya marilah kita sama-sama membuka buku teks sebagai rujukan untuk memudahkan kita memahami pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sekilas pandang, apa yang dimaksudkan dengan sosio-budaya? Sosio-budaya merupakan cara hidup dan pemikiran sesebuah masyarakat. Jadi dalam erti kata yang lain, sosio-budaya ni bagaimana masyarakat itu menjalankan kehidupannya dan bagaimana mereka berfikir. Itu yang dimaksudkan sebagai sosio-budaya. Okey, masyarakat kerajaan alam Melayu ini dilihat berkembang dengan ciri-ciri sosio-budaya yang sama. Maksudnya di sini 7 buah kerajaan alam Melayu yang kamu pelajari dalam tingkatan 2 ini, ciri-ciri sosio-budayanya agak sama. Namun ia disesuaikan mengikut situasi dan kreativiti kerajaan masing-masing. Maknanya tengoklah keadaan apa yang berlaku dalam kerajaan mereka dan kehidupan masyarakat mereka. Jadi dalam topik bab 3 ini, kita akan melihat 4 aspek berkenaan dengan sosio-budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Jadi ada 4 aspek. Yang pertama sekali iaitu bahasa dan tulisan, iaitu tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini. Selain daripada aspek ini, aspek sosio-budaya yang kedua ialah persuratan. Dan aspek yang ketiga adalah seni bina masyarakat. Dan aspek yang keempat ialah struktur sosial masyarakat kerajaan alam Melayu. Jadi dalam topik kita pada hari ini yang kita nak bincangkan adalah berkaitan dengan bahasa dan tulisan. Aspek yang pertama iaitu dalam topik 3.1. Subtopiknya 3.1. Okey. 3.1 bahasa dan tulisan merupakan salah satu aspek yang penting dalam sosio-budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Jadi pada akhir pembelajaran ataupun dalam akhir perbincangan kita pada hari ini, pertama sekali murid dapat menjelaskan penggunaan bahasa yang digunakan oleh masyarakat kerajaan alam Melayu, menjelaskan jenis sistem tulisan yang digunakan masyarakat kerajaan alam Melayu, dan menjelaskan kepentingan bahasa dan tulisan terhadap masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, seperti yang dipaparkan di skrin kamu sekarang ni, siapa tahu apakah benda itu ataupun apa tulisan itu? Kalau tahu, bolehlah jawab sendirilah. Okay, ini merupakan tulisan Palava. Tulisan Palava yang mana tulisan Palava ni pernah digunakan oleh hampir keseluruhan masyarakat kerajaan alam Melayu. Hampir keseluruhan kerajaan alam Melayu pernah menggunakan tulisan ini, tulisan Palava, iaitu tulisan yang berasal daripada India Selatan. Okay, saya ambil gambar ni di Wikipedia lah. Boleh rujuk, boleh tengok dalam laman web tersebut. Okey, seterusnya pengenalan berkenaan dengan bahasa dan tulisan. Perkembangan bahasa berkait rapat dengan perkembangan sistem tulisan dalam masyarakat kerajaan alam Melayu. Sebab bahasa dan tulisan adalah dua benda yang berbeza tetapi mempunyai hubung kait yang kuat.
maknanya dia ada perkaitan. Bahasa, apa yang dipertuturkan. Tulisan, apa yang ditulis. Jadi kamu kena faham dua konteks ini, bahasa dan tulisan. Jadi dalam kerajaan alam Melayu, bahasa dan tulisan ini perkembangannya saling berkait, saling berkait. Sifat masyarakat kerajaan alam Melayu yang terbuka membolehkan sistem tulisan dan bahasa ini berkembang. Sebab masyarakat dalam Melayu ni dia boleh menerima bahasa dan menerima tulisan-tulisan yang dari luar, untuk diasimilasikan ataupun digunakan oleh masyarakat dalam kerajaan alam Melayu ni. Okey, terutamanya dalam kerajaan Funan, kerajaan Champa, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Angkor, kerajaan Majapahit dan kerajaan Kedah Tua. Jadi ada 6 kerajaan ini yang kita akan tumpukan. Kalau kita belajar yang sebelum ni, kita ada 7 buah kerajaan. Satu kerajaan tak ada dalam ni, iaitu Gangga Negara. Okey. Apabila kita mempersoalkan berkenaan dengan bahasa dan sistem tulisan, ia juga tidak akan lari dari sistem pendidikan. Jadi masyarakat ataupun golongan masyarakat kerajaan alam Melayu ni, pendidikannya berlaku kepada semua golongan. Cuma pendidikan formal lebih tertumpu kepada golongan pemerintah kerana ia banyak berlangsung di kawasan istana. Jadi golongan-golongan atasan ni, dia mendapat pendidikan formal. Bila dia mendapat pendidikan formal, mereka dapat menghasilkan karya-karya dalam bentuk batu bersurat dan manuskrip. Maknanya dia boleh menulis, boleh menulis. Bagaimana pula dengan masyarakat golongan di perintah? Mereka ni mempelajari pendidikan tidak formal, seperti kemahiran dan sebagainya. Okey. Ini merupakan peta Asia Tenggara. Okay, ada juga kalau kita belajar dalam bab ini, kita belajar ini peta ni merujuk kepada peta alam Melayu ataupun dunia Melayu, kan? Okey. Jadi kita akan lihat kerajaan-kerajaan alam Melayu, ya, bagaimana bahasa dan tulisan yang mereka gunakan. Yang pertama sekali ialah kerajaan Funan. Okey, kerajaan Funan. Saya plotkan kerajaan Funan punya wilayah kekuasaannya yang pernah dikuasai oleh kerajaan Funan. Okey, kerajaan Funan ini menggunakan bahasa Sanskrit. Apa buktinya? Buktinya penemuan batu bersurat Funan bertarikh abad kedua. Dan tulisan yang digunakan oleh kerajaan Funan ataupun masyarakat Funan ini berasaskan tulisan orang Hu yang menggunakan tulisan orang India. Menggunakan tulisan orang India, orang Hu. Okey. Kerajaan Champa. Kerajaan Champa itu adalah lokasi ataupun wilayah kekuasaan kerajaan Champa. Okey. Kerajaan Champa menggunakan bahasa Melayu Champa dan bahasa Sanskrit. Dia ada 2, bahasa Melayu Champa dan bahasa Sanskrit. Apa buktinya? Terdapat penemuan batu bersurat pada kedua-dua bahasa ini. Jadi ada penemuan batu bersurat yang membuktikan bahawa masyarakat kerajaan Champa ni menggunakan 2 bahasa, iaitu bahasa Melayu Champa dan bahasa Sanskrit. Apakah tulisannya pula? Kita tengok tulisan dia. Yang pertama, tulisan yang digunakan adalah tulisan Pallava. Tulisan Pallava. Buktinya ialah penemuan inskripsi bertarikh abad ke-6 ditulis oleh Raja Sambuvarman. Okey, apa itu inskripsi? Bolehlah kamu rujuk pada maksud yang tertera pada paparan skrin ni yang di bawah sekali, iaitu inskripsi bermaksud sesuatu, kata, ungkapan, lambang dan sebagainya yang ditulis atau diukir pada permukaan sesuatu tugu, duit shilling dan lain-lain. Okey. Selain daripada tulisan Pallava,
Kerajaan Champa juga ada menggunakan tulisan Champa kuno, tulisan Champa kuno. Dan kerajaan Champa juga menggunakan tulisan Jawi. Bila pula dia guna tulisan Jawi? Buktinya pada abad ke-8 Islam telah tersebar di Champa, menjadikan bahasa Melayu Champa sebagai bahasa utama dengan pengenalan tulisan Jawi. Maknanya masyarakat kerajaan Champa ni, masyarakat kerajaan Melayu Champa ni, dia menggunakan bahasa Melayu Champa dan menggunakan tulisan Jawi dalam penulisannya pada abad ke-8 kerana Islam tersebar di Champa pada waktu itu. Okey, ini sumber yang saya ambil daripada buku teks. Kamu boleh rujuk buku teks. Ini adalah batu bersurat tertua berbahasa Melayu Champa. Berbahasa Melayu Champa bertarikh abad ke-4. Bertarikh abad ke-4. Ni bukan tulisan Jawi Ini bukan tulisan Jawi. Ini adalah batu bersurat tertua berbahasa Melayu Champa. Berkemungkinan itu adalah tulisan Palava. Okey. Baik, seterusnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Ini adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Okey. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu. Menggunakan bahasa Melayu, yang mana bahasa Melayu Kerajaan Sriwijaya ni dia menerima pengaruh daripada bahasa Sanskrit. Jadi banyak bahasa Melayu kerajaan bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat kerajaan Sriwijaya ni dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit. Nanti kita akan tengok pada penghujungnya nanti. Okey, apa buktinya? Buktinya adalah penemuan batu bersurat seperti batu bersurat Kedukan Bukit, Telaga Batu dan Talang Tua. Ini nama tempat ni di Sumatera, bertarikh abad ke-7. Dia menggunakan bahasa Melayu tetapi mempunyai pengaruh daripada bahasa Sanskrit. Okey, bagaimana pula tulisannya? Tulisan yang digunakan adalah tulisan Palava. Tulisan Palava. Apa buktinya? Buktinya batu bersurat yang ditemui menggunakan bahasa Melayu dengan pengaruh bahasa Sanskrit. Menggunakan bahasa Melayu dengan pengaruh daripada bahasa Sanskrit dan ditulis menggunakan tulisan Palava. Tulisan Palava. Okey, macam mana bentuk tulisan Palava? Okey, apa yang anda lihat pada kedua-dua gambar rajah ini? Siapa tahu apa benda ni? Ni, apa ni? Okey, ini merupakan batu bersurat. Batu bersurat. Yang ini merupakan batu bersurat Talang Tua, yang ditemukan di Palembang bertarikh 684 Masehi. Batu bersurat Talang Tua. Yang ini tulisannya tulisan Palava berbahasa Melayu yang mempunyai pengaruh bahasa Sanskrit. Ditemui di Palembang oleh Louis Constant Massenang yang merupakan residen Palembang pada 17 November 1920 di kaki Bukit Siguntang, Palembang, Indonesia. Palembang, Indonesia. Dijumpa dekat kaki Bukit Siguntang. Ditulis dalam bahasa Melayu kuno dengan menggunakan tulisan Palava. Okey. Seterusnya Kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor. Bagaimana pula dengan Kerajaan Angkor? Kita tengok. Ini adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Angkor. Kamu boleh tengok dia macam seolah-olah bertindan dengan Funan. Kenapa boleh tindan? Kamu tengok abad dia, perbezaan abad. Yang tu kamu boleh rujuk pada tajuk yang sebelumnya. Okey. Kerajaan Angkor menggunakan bahasa Sanskrit dan bahasa Khmer. Bahasa Sanskrit dan bahasa Khmer. Okey, buktinya penemuan inskripsi pada dinding candi. Candi tempat apa nama ibadat masyarakat Angkor pada waktu itulah.
Okey. Tulisan yang digunakan adalah tulisan Pallava, tulisan Khmer, yang mana dibuktikan melalui penemuan inskripsi pada dinding candi itu tadi. Jadi kerajaan Angkor dia ada guna dua bahasa, bahasa Sanskrit, bahasa Khmer. Dan ada dua tulisan, tulisan Pallava, tulisan Khmer. Okey, seterusnya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ni maknanya dia dekat Kepulauan Jawa. Dia Kepulauan Jawa. Okey. Kerajaan Majapahit ni adalah lokasi wilayah jajahan takluk ataupun yang dipengaruhi oleh kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ni bahasa utamanya adalah bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno. Bukti yang mereka menggunakan bahasa Jawa kuno adalah penemuan inskripsi dan pesuratan bertarikh abad ke-14, sekitar 1300 dan ke atas lah. Okay. Tulisan yang digunakan oleh kerajaan Majapahit ni ialah tulisan Kawi. Tulisan Kawi, buktinya seperti mana yang dinyatakan di atas, penemuan inskripsi dan pesuratan bertarikh abad ke-14 ni dia menggunakan tulisan Kawi. Ini contoh ataupun ini adalah bentuk tulisan Kawi. Ini bentuk tulisan Kawi yang diambil dalam buku teks. Okey. Selain daripada itu ada juga tulisan Pegun. Tulisan Pegun, di mana tulisan Pegun ini selepas Islam tersebar, masyarakat Majapahit menggunakan huruf Arab bagi menulis bahasa Jawa. Jadi dia gunakan huruf-huruf Arab tu, dia tulis bagi menulis bahasa Jawa, dalam bahasa Jawa lah. Tapi huruf dia huruf Arab. Apa bukti dia? Ini dia. Kamu tengok dia menggunakan bahasa huruf Arab sebab Islam dah mula tersebar di dalam kerajaan Majapahit. Tapi bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Okey. Seterusnya, kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua ni memang dia ada saling kait dengan kita sendirilah kan. Kerajaan Kedah Tua ni adalah antara kerajaan alam Melayu yang lama yang berada di Malaysia. Okey, selain daripada itu adanya kerajaan Gangga Negara. Okey. Baik. Kerajaan Kedah Tua, ni lokasinya. Kerajaan Kedah Tua menggunakan bahasa Sanskrit. Pada awalnya menggunakan bahasa Sanskrit. Buktinya penemuan batu bersurat di Sungai Mas dan Ceruk Tok Kun bertarikh abad ke-5. Dia jumpa batu bersurat dalam bahasa Sanskrit. Tulisannya adalah tulisan Pallava. Tulisannya adalah tulisan Pallava. Okey. Apa pentingnya bahasa dan tulisan ni sebenarnya? Okey, yang pertama, alat komunikasi utama masyarakat. Jadi masyarakat pada waktu itu, bahasa dan tulisan adalah perkara yang penting dalam komunikasi, dalam menyampaikan maklumat, dalam bersosial dan sebagainya. Okey. Selain daripada itu, ia dapat menyimpan rekod pemerintahan, perundangan, perdagangan dan keagamaan. Semua rekod-rekod penting zaman dahulu ditulis dalam tulisan masyarakat itu sendiri dan menggunakan bahasa masyarakat itulah. Okey, dan sebagai sumber rujukan dan dokumentasi ahli sejarah untuk memahami ketamadunan masyarakat pada zaman silam. Jadi ahli sejarah ni dia nak memahami tamadun masyarakat sebelum ini, dia perlukan bahan-bahan bukti. Mana bahan buktinya? Daripada dokumentasi yang dijumpai, dokumentasi yang ditemui, sumber-sumber yang mereka jumpa seperti batu bersurat dan sebagainya itu tadilah. Jadi bahasa dan tulisan ini memainkan peranan yang agak penting dalam pendokumentasian ahli sejarah itu sendiri. Okey.
Bahasa pertuturan utama di Malaysia. Bila kita cerita pasal kerajaan alam Melayu ni, kita pun tak larilah nak tahu juga apa pula dengan Malaysia sekarang ni. Bagaimana bahasa pertuturan di Malaysia? Bahasa pertuturan utama di Malaysia, kita sedia maklum adalah bahasa Melayu kerana termaktub dalam perlembagaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey. Baik. Bahasa Melayu. Tetapi kamu nak tahu sebenarnya bahasa Melayu ni mengalami evolusi mengikut peredaran zaman. Maknanya bahasa Melayu ni dia ada step by step juga sebelum terbentuknya ataupun sebelum kita menggunakan bahasa Melayu moden sekarang ni. Dia ada part by part, bahagian demi bahagian, dia ada evolusinya. Tulisan Arab juga turut digunakan di alam Melayu sehingga melahirkan tulisan Jawi. Jadi bahasa Melayu yang kita gunakan ni, dahulu kita banyak menggunakan tulisan Jawi, tulisan Jawi. Okey. Dan tulisan Jawi ni terdapat 5 penambahan huruf. Tulisan Jawi ni kita tahu dah, tulisan Jawi ni sebenarnya diambil daripada tulisan Arab. Tetapi tulisan Jawi ni ada penambahan beberapa huruf, terutamanya 5 penambahan huruf, kerana ada sebutan-sebutan dalam tulisan Arab ni tak ada. Maknanya pertuturan masyarakat itu dalam tulisan Arab tak ada. Jadi dia perlu menambahkan huruf. Menambahkan huruf sebagai contoh Ca, Pa, Ga, Nga dan Nya. Ada 5 ni. Ca, Pa, Ga, Nga dan Nya. Jadi ini adalah penambahan huruf dalam tulisan Jawi. Tak ada dalam tulisan Arab. Sebab Arab dia tak menuturkan dalam bentuk ini. Tetapi dalam tulisan Jawi ada, sebab ada pertuturan yang memerlukan perkataan ataupun huruf-huruf ini. Sebagai contoh cawan, paku, jadi dia perlukan huruf ini untuk mewakili sesuatu perkataan itu. Dan bahasa Melayu ni bersifat terbuka kerana dia mudah menerima pengaruh bahasa asing. Kenapa dia perlu menerima pengaruh bahasa asing? Supaya ia dapat memperkayakan perbendaharaan kata bahasa Melayu itu sendiri. Sebab satu bahasa pun di dunia ni, tak kiralah bahasa apa, dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia mesti ada pengaruh daripada bahasa-bahasa yang lain. Jadi kita lihat antara pengaruh bahasa asing yang terdapat dalam bahasa Melayu. Kita tengok di sini. Yang pertama, bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit ni yang paling famous lah, yang paling terkenal, yang banyak mempengaruhi bahasa Melayu. Sebagai contoh, Bhakti. Tetapi dalam kita panggil Bhakti lah. Budi, bumi, dosa, kan? Tulisan Tamil apa ni? Bahasa Tamil. Peti, purali, perli, sate, katil. Cina, contohnya tauge, popia. Yang ini semua kita ambil daripada bahasa asing. Selain daripada itu, bahasa Parsi, contohnya anggur, gandum. Arab, kursi, kerusi, kamus. Jadi bahasa-bahasa ini kita pinjam daripada bahasa-bahasa asing kerana ada perbendaharaan kata yang kita tak ada, yang kita terpaksa pinjam daripada bahasa-bahasa yang lain. Sumber-sumber ni bolehlah saya petik daripada buku teks sejarah KSSM tingkatan 2 muka surat 43. Kamu boleh rujuk dekat situ. Ada beberapa lagi perkataan yang kamu boleh ambil. Bukan ni saja. Ada lagi sebenarnya selain daripada bahasa-bahasa asing, 5 bahasa asing ni lah, ada lagi.
Okey, boleh kamu cari search dalam internet dan sebagainya. Okey, itu sahaja pada hari ini. Jadi cikgu harap penerangan ini dapatlah sedikit sebanyak menambahkan ilmu pengetahuan kita, apa yang dimaksudkan ataupun apa yang membezakan bahasa dengan tulisan, dan apakah yang digunakan ataupun bahasa apakah yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan alam Melayu pada waktu dahulu. Okey, kita pun dah tahu tadi. Kalau tak faham, boleh komen pada dalam komen pada komen yang ada dalam YouTube tu lah. Boleh komen kat situ. Okey. Sekian saja daripada saya. Semoga kita jumpa lagi untuk tajuk yang akan datang, iaitu 3.2, iaitu persuratan. Okey, sekian. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.